Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, la ballighu anni walau ayah uhaddithu an bani Israil wala haraja wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha Tuan Imam, sahabat saya Tuan Izri, tuan-tuan ahli Tampuso, ahli jemaah Surau Darussalam di sebenarnya Pengkalan yang untuk sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam Isnin ini 27 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 26 Jun 2022 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita telah diizinkan Allah untuk bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang dipimpin oleh Tuan Imam kita, kemudian yang berwirid bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan segala permohonan kita
munajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah SWT akan jalan sebaiknya di atas amalan selawat yang kita amalkan sebentar tadi. Dan kini kita berada bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang merupakan Raudhatun min Riyadil Jannah, yakni satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita dikurniakan rahmat dan sakinah, ketenangan, dan dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, pada malam ini, yang mana ini merupakan kuliah tertunda. Perlawanan bola sepak pun ada tertunda. Tertunda tu bukan tak ada live, ada. Tertunda tu maksud dia tarikh tertunda. Tarikh tertunda asalnya 21 Jun yang lalu. Waktu itu saya berada di Kuala Lumpur menjadi peserta kepada suatu kursus yang kewajipan solat di lapangan untuk pegawai-pegawai dan anggota-anggota Polis Diraja Malaysia. Jadi apakah maksud solat di lapangan itu? Maksudnya solat ketika mereka itu menjalankan tugas menjaga keselamatan. Jadi kaedah solat itu ada sedikit dengan perbezaan. Bagaimanapun bagi kita orang awam, kita masih lagi wajib menunaikan solat, menunaikan sembahyang dalam keadaan yang sebenar. Melainkan ada keadaan-keadaan yang tertentu di mana ada keringanannya, ataupun dipanggil sebagai, dari istilah fiqh ni dipanggil sebagai rukhsah, keringanan. Contohnya, kalau kita bermusafir, maka diharuskan kita menjamak dan memposarkan solat kita, menghimpunkan solat dan memendekkan rakaat solat. Ianya harus. Dan bagaimana pula kalau kita solat di atas kenderaan? Ada kaedah-kaedah ni. Walau bagaimanapun, solat-solat yang kita sebutkan tadi ni banyak dilaksanakan oleh mereka yang dalam pasukan keselamatan, sama ada polis atau tentera. Kita awam ni ada pun tak adalah lari, tak adalah kerap. Tapi mereka ni memang bila-bila masa akan melaksanakan solat di lapangan, maka mereka perlu ilmu. Yang disebutkan, man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia mesti ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa nak akhirat mesti ada ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dua-dua, dunia akhirat pun mesti ada ilmu. Itulah. Jadi kalau kita solat tak ada ilmu, kita bukti solat kita itu tidak sah. Jadi perlu ada ilmu. Jadi inilah yang kami ikuti khusus ni, untuk kami balik ke pasukan, balik ke pasukan polis di tempat kami, untuk diturunkan ilmu itu kepada pegawai-pegawai dan anggota polis di tempat masing-masing. Itulah keadaannya pada 21 dan 22 Jun yang lalu. Jadi ditunda kuliah kita ke malam ini, kerana besok pun kerja okeylah, tak lagi ringan sangat kan. Kalau masa pertemuan Ahad ni biasanya akan ada jemputan-jemputan, tahlil, doa selamat. Jadi agak kurang sesuai. Bukan tak boleh, tapi kurang sesuai. Kalau malam Ahad dan Isnin tu tak boleh, walaupun mungkin ada, tapi tak ramai orang buat kenduri, doa selamat ke, kenduri arwah ke malam Isnin. Jarang orang buat. Orang biasa buat malam Ahad. Untuk kita pilih malam ini sebagai tarikh untuk kuliah tertunda itu.
Jadi insyaAllah pada bulan-bulan akan datang, tarikh ini akan ikut seperti mana yang dijadualkan, sekiranya tidak ada apa-apa perubahan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimahullah, teruskan pengajian kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Majali Al-Nadwi rahimahullah ta'ala. Kita dah sampai, kita dah huraikan hadis yang terakhir dalam kitab ni, hadis ke-42 ni. Tajuk ni jangan berputus asa, kita dah huraikan pada kuliah yang lalu matannya satu persatu. Ya, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikumpul oleh Imam Abu Musa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan kata Imam At-Tirmizi, kata beliau, hadis ini hadis hasan. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis ini bertaraf hasan. Maksudnya hasan tu kurang sikit dari sahih, tetapi tidaklah boleh dibakul sampahkan sahaja. Ada sebahagian kecil umat Islam menganggap hanya hadis sahih saja yang boleh diterima pakai. Hadis lain adalah hadis palsu, hadis maudhu', dia kena buang. Sahih hasan ke dhaif ke, buang, tak boleh pakai. Kita pakai hadis sahih saja. Ini satu pemikiran yang tersesat dari pemikiran yang sebenar, mengikut acuan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in dan pengikut mereka sampai ke hari ini. Kita hanya menolak hadis maudhu', hadis rekaan, walaupun bukan rekaan tapi dinamakan hadis juga, sebab mereka hadis itu menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi beri amaran dalam hadis yang kita baca awal tadi, siapa yang berdusta menggunakan nama aku, siap sedialah tempatnya di dalam neraka Allah SWT. Kan? Jadi hadis maudhu' itu sahaja yang kita tak pakai. Adapun hadis sama ada hasan ataupun dhaif kita pakai, tapi ada syarat-syaratnya, ada keadaan-keadaannya. Khususnya hadis dhaif, hadis hasan ni kita pakai hampir sepenuhnya, yakni dia sama macam hadis sahih, cuma darjatnya sedikit rendah jika dibandingkan dengan hadis sahih. Kalau bertemu dua hadis tentang satu perkara, contoh hadis A hadis sahih, hadis B hadis hasan, maka hadis A lebih kuat dari hadis B untuk dijadikan hujah. Tapi itu pun bergantung kepada pemahaman para ulama fiqh. Sebab tu kalau kita pakai hadis je, tak pakai ilmu fiqh, maka kita pun boleh tersesat juga. Pakai hadis saja. Ada satu ustaz mengatakan dalam kuliah mengatakan Nabi, ada hadis Nabi melarang makmum baca Fatihah ketika imam membaca surah. Kita ada hadis Nabi. Kan? Tapi ulama fiqh mazhab Syafi'i mengatakan walaupun imam membaca surah di hadapan, makmum di belakang mesti baca surah Fatihah sampai habis. Kerana surah Fatihah itu rukun dalam solat. Itu kefahaman ulama mazhab Syafi'i yang jauh lebih alim daripada ustaz yang berkata dalam kuliah. Itu cerita dia. Jadi kita tak boleh tengok hadis kita terus buat kesimpulan. Kerana ulama fiqh dia dah susun, dia dah tengok, dah berhenti, dah kaji, dah analisa, baru dapat satu kesimpulan hukum. Dan adakah kita sampai ke darjat ulama-ulama fiqh ni? Tak juga. Maka kita kena rujuk juga kepada kitab-kitab fiqh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab Syafi'i. Kalau kita pakai Maliki ataupun Hanafi atau Hanbali, itu cerita lain. Kita mazhab Syafi'i, kena rujuk kepada kitab ulama Syafi'i. Kan? Itu pun dalam perkara yang memang dah ada hukum hakam dia. Kalau perkara-perkara yang semasa al-ahkam al-mu'asarah,
perkara-perkara semasa. Kan? Macam tadilah solat di lapangan tadi kan. Perkara itu semasa. Zaman Nabi tak ada kereta api, zaman Nabi tak ada kereta, zaman Nabi tak ada kapal terbang. Macam mana nak sembahyang? Jadi situlah ulama fiqh kita boleh menggali pandangan-pandangan ulama yang terkini, ulama contemporary nama dia. Ulama-ulama semasa. Apa kata ulama-ulama semasa? Apa kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Apa kata ulama-ulama lain? Contoh. Apa kata ulama Syekh Ali Jumaah? Sebagai contoh, menyebut beberapa nama lah. Mereka ulama yang semasa. Kerana mereka berada dalam zaman yang macam kita sekarang. Dan mana silap mereka lebih canggih daripada kita lagi. Dalam penggunaan teknologi lagi canggih daripada kita. Kan? Mana tahu kan? Wallahu a'lam. Jadi itu cerita sikit tentang apa yang dikatakan sebagai hadis hasan tadi. Jadi kita pergi kepada apa yang disyarahkan oleh almarhum Tuan Guru, pengarang kitab ini tentang hadis ke-42 ni. Muka surat sekali Allah kan. Kitab jauh ini bulan 1.15. Keterangan tadi di atas menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertepi itu. Itulah dia. Satu isi yang paling penting daripada hadis ke-42. Keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling penting. Sebab Allah Taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Pemurah lagi Maha Mengasihani, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itulah kita lihat orang paling kaya di atas muka bumi, orang Islam kau orang paling kaya atas muka bumi sekarang namanya Elon Musk. Namanya Elon Musk, ELON-MUSK. Ada tak agak-agak bunyi nama orang Islam? Tak ada kan? Kalau Muhammad tak apa. Ahmad ke Muhammad ke Abdullah ke Umar lah. Tak ada pula nama utara tu lah, nama pelik. Tapi dia lah manusia terkaya di dunia sekarang. Lebih kaya dari Bill Gates. Bak kata Abdul Wahab lebih kaya. Jangan pandang hamba dan mana. Amal lebih kaya dari Abdul Wahab, lebih kaya daripada Abdul Wahab. Itu kejut. Sadik segera kau. Kalau tak ada, inilah buktinya. Zaman tak ada internet. Zaman ada internet senang. Sadik awal-awal dah takutlah. Pasal buka ulama web tengok, hati eksper dalam negeri. Dulu file dalam web je dah ada. Kalau tuan-tuan nak tahu kekayaan Elon Musk, cari dalam Google ada. Berapa nilaian kekayaan Elon Musk? Orang bukan Islam jadi orang paling kaya atas muka bumi. Apa maknanya? Maknanya itu bukti rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ta'ala ni tak adil, kalau Ta'ala tak bagi orang kafir ni kaya, orang Ta'ala bagi kita yang paling kaya. Kita menyembah dia sebagai Tuhan. Elon Musk tak sembah Allah sebagai Tuhan. Mana dia kata bila dia tanya apakah what is God, dia tengok orang tu 3-4 kali. Mungkin dia ni seorang ateis, tak percaya wujudnya Tuhan. Tapi Allah Ta'ala bagi dia jadi orang paling kaya atas muka bumi. Wallahu a'lam. Rahmat yang luas yang tidak akan mengecewakan harapan seorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Itu sifat rahim Allah Ta'ala. Maknanya untuk kita beriman ni, kita ni berhak menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sebesar mana pun dosa itu, dalam diri kita kena percaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Itu yang kita kena semat kepada kawan-kawan kita. Kawan ini jumpa Syekh, bang, tak kira lah panggil Syekh ke abang kayu ke pocong ke, awak ni dosa banyak benar masa muda. Apa yang awak tak buat? Apa yang awak tak buat? Semua awak buat.
Tapi dah tua ni teringat nak dekat pada Allah, nak dekat pada Tuhan. Agak-agak hanya cor, pasal dia ni dah tua panggil kita cor. Agak-agaknya cor, boleh ke Tuhan ni terima taubat awak ni? Kita kena beritahu rahmat Allah itu tidak bertepi. Kalau betul-betul sungguh nak balik kepada Allah, maka berazamlah bertaubat dengan taubat yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, walaupun dosa kita ni banyak mana pun. Ini yang kawan-kawan kita di penjara selalu nasihat kepada bantuan-bantuan kawan-kawan kita ustaz penjara yang pakai sokok putih, songkok hitam putih ke, pakai sokok hitam ke. Dalam penjara ni dia dua jenis ustaz. Ustaz pakai uniform, ustaz tak pakai uniform. Ustaz pakai uniform, bertaraf warder penjaga. Dia pakai baju putih, bush jacket, seluar putih, songkok putih hitam. Dan sokok putih bawah tu hitam, tanah putih bawah tu hitam. Itu ustaz warden penjaga. Ustaz Jakim pakai biasa, pakai sokok hitam, pakai baju kerja kan. Mereka selalu jumpa bantuan, bagi nasihat pada bantuan. Itulah yang mereka bagi nasihat pada bantuan. Lebih-lebih lagi bantuan akhir. Bantuan akhir ni bantuan apa tuan? Bantuan yang nak kena gantung. Dia dah tahu dah tarikh dia akan mati, dia tahu dah. Cuma jadi tak jadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tarikh dia nak kena gantung tu dia tahu dah. Ini tarikh aku nak mati. Jadi ustaz bimbing, bertaubat semua. Akhir-akhir sekali mereka ni hari nak gantung pagi tu mereka tak takut dah. Mengikut cerita tak takut dah. Steady, tenang. Bila meninggal dah digantung tu, bila buka muka tu putih cerah. Macam orang tak ada dosa. Cerah muka senyum. Kita tak tahu lah mati kita macam mana. Kerana mereka ni dah ada tanda-tanda taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bimbing kawan-kawan kita. Jangan kata kau kalau dah jahat juga. Kalau dah penyangak juga, takkan boleh berubah. Kamu kalau dah menagih menagih benda menentang Allah comel sudahlah. Takkan berubah. Bagi kita bagi bimbingan, bagi semangat untuk tinggalkan benda-benda haram. Jangan kita patahkan semangat dia. Sebab kita bagi dia keyakinan, insya-Allah Allah Ta'ala kalau kamu betul-betul nak berubah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah Ta'ala takkan ubah nasib satu kaum melainkan kaum sendiri ubah sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala takkan mengubah keadaan seorang hamba selagi hamba itu tak mengubah diri dia. Itu maksud dia. Jadi kalau sahabat kita ni kita bagi motivasi, kita bagi semangat, kita bagi keyakinan yang dia boleh berubah, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Maka bila seorang hamba benar-benar berusaha dan mengharapkan kepada Allah SWT dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya, dan disertai dengan tauhid yang benar, yang tidak syurga, yang tidak syirik di dalamnya, dan dengan keyakinan yang penuh dengan husnuzan, ini berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Ini dia yang sebut ni. Kesungguhan tu penting. Saya sebut apa tadi semalam, kesungguhan. Saya sebut tu kesungguhan. Kesungguhan tu penting. Bila ada kesungguhan, maka Allah Ta'ala yakin hamba ini benar-benar inginkan keampunan darinya. Ada kesungguhan. Ini macam ya tak ya, nak tak nak. Macam sepasang lelaki wanita berkawan, bercinta. Kalau awak betul-betul nak, awak betul-betul cintakan saya, awak mesti usaha untuk kahwini saya. Saya tak naklah kita berkawan saja. Sampai bila kita nak kawan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
Jadi kalau lelaki ni ada kesungguhan dan ada perasaan cinta sebenar kepada pasangan dia, dia akan usaha. Kesungguhan tu ada. Kumpul duit, bagi tahu mak ayah buat, pakat-pakat dengan saudara, pergi memindang, pergi mengisik, pergi memindang, kemudian bertunang. Kesungguhan tu. Jadi mak bapak si perempuan pun nampak sungguh, si perempuan tu sendiri pun nampak kekasih dia ada kesungguhan untuk mendirikan rumah tangga dengan dia. Ini dok relax, lama-lama cabutlah kawan tu, kan? Cerita. Sebab itu dalam ada lagu lama tahun 70-an, saya tak tahulah tuan-tuan orang lama-lama ni ada dengar lagi tak. Lagu dia gini sikit lah. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Itu lagu lama tahun 70-an. Saya ingat lagi lagu ni. Tak salah saya lagu tu lagu Black Dog. Sweet Charity silap. Sweet Charity. Tuan kita tahu ingat lagi tu Nabi Sarif nyanyi lagu tu. Sweet Charity. Itu pasal apa tu? Jangan tunggu lama-lama. Jadi kalau kita nak berubah, jangan tunggu lama. Jangan nantilah besok lah, lusa lah. Jangan. Kalau betul-betul nak berubah, ada kesungguhan. Tunjukkan kesungguhan. Datang ke surau kita terbuka untuk sesiapa saja. Tak ada pun had, tak ada pun sekatan. Sekarang alhamdulillah, dulu ada juga siapa demam tak boleh masuk. Sekarang siapa demam masuk lah, tak ada masalah. Masuk lah, demam pada pandai kau lah. Kan? Dulu kalau atas 37.4 jangan masuk, bahaya. Kemungkinan besar demam COVID. Orang sekarang demam tak? Ada orang sekarang demam tak? Tapi tak mesti demam COVID. Demam biasa pun ada, demam sesama pun ada, kan? Demam kura-kura pun ada. Jadi terbuka kalau berubah. Jangan tunggu. Jangan sampai nyawa kita dah berada di kerongkong. Takut pintu taubat tu tertutup. Jangan tunggu lagi. Itu dia. Rahmat Allah Ta'ala tu luas. Allah Ta'ala tu bersedia. Boleh ke tuan jumpa ni Ustaz? Ada ke Allah Ta'ala nak ampunkan dosa saya? Saya ni Allah. Kalau kita pergi menyantuni golongan ni, yang duduk dekat jalan Galsum tu, ada juga tu dia orang tu sebenarnya. Kalau kita tanya, kita sembang, Ustaz, wah kita tak Ustaz pun contoh lah, tapi pakai lebih apa tu Ustaz lah. Ustaz, saya ni dah tua, kan? Dulu dapat lah 300, 400 sehari bulan, ni 50 bayar, dah tua Ustaz. Saya ingat saya nak balik ke pakai jalan. Tapi satu je saya tanya Ustaz, mau ke Allah Ta'ala terima taubat saya? Jadi kita jangan akak nak taubat ni pasal akak dah tua tak laku ke? Kalau laku curi tak nak taubat je. Jangan kita asap je tu, lagi keras hati lah. Kita lembutkan lagi ya. Allah Ta'ala tu maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. At-Tawwabur Rahim. Allah Ta'ala tu maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Kan? Kita bagi dia kan, bagi dia semangat untuk berubah. Macam pada lagi dagang kan? Bagi semangat untuk berubah, InsyaAllah. Berapa ramai orang yang telah berhijrah ke arah kebaikan yang izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pakai tak cukup kain, gambar dalam internet ada lagi tu. Sekarang nanti saya baju-baju yang saya pakai masa posing-posing dulu, dia orang ambil dulu tu, baju-baju tu semua saya dah buang Ustaz. Saya dah bakar. Saya tak mau dah. Sekarang saya pakai macam mana yang Allah suruh, macam tu saya pakai. Adalah orang-orang, alhamdulillah, ada seorang tu dah nampak baju mati dia pula. Aku tengok pun kita tengok pun isteri kita pun tak tahu. Dan kalau kata pun kita nak pilih calon isteri,
Orang macam ni pun kita takut nak rapat. Terlalu warak. Pakai tu dia sampai dapat mata lah. Tapi kalau tengok gambar-gambar dia dulu-dulu masa mula-mula jadi artis, pakai seluar pendek. Orang cakap lu Open tu. Siapa dia cakap? Syadil lah. Tapi orang artis ni dia rajin pergi umrah, rajin ikut kuliah-kuliah tuan-tuan guru, majlis-majlis solawat, majlis-majlis maulid. Ada. Siapa nak tahu siapa ni, PM dia. Nanti saya beritahu. Tapi kalau tengok, kalau dia ni ada aku pun tak punya nak apa. Pasal apa? Terlalu warak. Kan? Payah juga kalau nak ajak tengok bola kat stadium. Awak kaki bola. Kan? Payah juga. Kalau nak ajak pergi tengok bola stadium Perak bulan 7 akan datang, payah juga. Pakai jubah hitam pelubung nampak mati. Kacau juga ni. Kalau boleh pakai busana muslimah tak boleh. Pakai baju t-shirt muslimah lengan panjang sampai ke lutut tu, sampai ke punggung, pakai seluar trek jarak, seluar trek lambu. Kan? Kita bawa pergi tengok bola stadium, okey. Boleh lah, kan? Ini kita bersegan, kan? Tapi itu contoh orang yang berhijrah ke arah kebaikan. Dia yakin ya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia, maka dia berubah ke arah kebaikan. Wallahualam. Baik. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Bila badan kita yang berlumuran dengan dosa ini disoal, siasat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasanya tidak layak kita menjadi penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang rajin beribadah dan meninggalkan segala maksiat. Namun kita tidaklah pula mampu menghadapi siksa nerakanya yang sangat pedih itu. Inilah yang dizikirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang setengah-setengah orang bertikai. Setengah-setengah orang yang cekat kolom dia cerdik bertikai. Dia kata apa lah, sikit taubat macam ni, bodoh tu. Dia bodoh ke Imam Syafi'i bodoh? Dua saat dia sekarang. Imam Syafi'i tu hebat tuan-tuan, hebat. Dengan kita ni kuman kecil. Tu pun dalam diri Imam Syafi'i, dia rasa dia tak layak masuk syurga Allah. Dan apa jariah yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i kepada kita umat Islam, khususnya di Nusantara sampai hari ini. Kan? 1000 tahun lebih ya, kita mengamalkan fiqh mazhab Syafi'i 1000 tahun lebih. Itulah pahala amal jariah mengalir kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan kita ni, apa amal jariah kita? Kita yang menghentam zikir taubat Imam Syafi'i ni, apa amal jariah kita? Apa dia? Kalau dapat karang satu buku cukup lah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Itu cabaran Allah kepada manusia yang tak percaya kepada Al-Quran. Buat satu surah macam Al-Quran. Kalau kamu rasa Quran ni mengaku, jadi kita beritahu pada ustaz ni ataupun orang ni, kalau kamu rasa zikir taubat Imam Syafi'i itu mengaku, kamu buatlah satu zikir yang seumpama dengannya. Kamu buat satu amal jariah yang seumpama itu, boleh buat tak? Kalau kamu boleh buat, hebatlah kamu. Kalau kamu boleh buat benda tu orang pakai sampailah bertahun-tahun sampai beribu tahun, kamu hebat. Ni buat tu tak kritik pandai, buat hidup ya. Ini masalah kita tuan, masalah orang terkemudian. Ya, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis lain, penyakit orang akhir zaman ni, orang akhir zaman ni menyalahkan golongan yang terdahulu. Ada Nabi sebut dalam hadis ya.
Orang sekarang mengkritik orang dahulu. Ini tak betul, itu tak betul, dia saja yang betul. Kan jadi masalah. Jadi problem. Sedangkan zikir Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i karang zikir tu, ila stulil firdausi alam wala aqwa ala naril jahim. Kan sampai ni. Imam Syafi'i karang zikir taubat tu nak menceritakan bagaimana rasa dia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim. Aku mintalah yang masuk syurga-Mu ya Allah. Sikit penuh amalan aku. Tawaduknya orang alim besar macam ni. Tapi aku pun takut nak masuk neraka-Mu ya Allah. Apa? Ya, ini cerita. Kita rasa kita ni tak layak masuk syurga. Kalau Imam Syafi'i pun ada rasa macam tu, kita ni tak tahu nak kata apa lah. Kita ni amal ibadah kita ciput. Bahasa budak sekarang, ciput. Takkan boleh kupas hitam sikit-sikit pun. Itu je lah yang mampu lah. Karang buku tak erti. Karang khutbah dah 14 tahun tinggal. Ini tengah pening kepala. Sebab hari pahlawan pada bulan akhir dan depan. Nak kena buat khutbah hari pahlawan. Jangan fikir sebab ni. Cuba cari benda-benda buat poin dia bagi pada Datuk Anwar Zaini Karang. Bagi poin dia. Dia boleh garang. Tapi nak cari poin-poin tu lah. Nak cari isi-isi khutbah. Kita dah lama tak berada dalam dunia penulisan khutbah tu. Saya dah 14 tahun tinggal. Macam mana nak buat? Dah berkarat. Kata kalau macam barang temaga berkarat tu, kita kilat pakai berasur pun tak tahulah boleh kilat balik ke tau. Macam tu punya lama. Benda tersimpan kat almari tu berbelas-belas tahun. Benda temaga tu, parah semua tu nak pakai. Nak pakai nak mana kita nak kahwin ni contoh. Tengok benda temaga dia dah lama tak pakai. Ada simpan dia tu. Tengok berkarat. Nak kilat balik. Nak kilatkan temaga ni pakai berasur. Nak kilat balik. Belum tentu lagi kilat tu dah lama tinggal tu. Sama je. Jadi kalau kita beginilah rupa kita tak berani lah mentang-mentang alim-alim besar. Tak berani tak. Kalau katalah kita ada PhD sekali pun, kita takkan berani tentang ulama-ulama besar ni. Tak berani. Mereka tak ada PhD tuan. Mereka tak ada PhD. Ulama-ulama besar Imam Syafi'i ada. Al-Imam Al-Doktor Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tak ada tuan, tak ada doktor. Zaman dia tak ada doktor. Tapi ilmunya tak bertepi tuan. Banyak itu. Allah Allah. Itu pun rasa masih ada rasa tawaduk. Mohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunkan dosa dan terima segala amalan yang ada. Ampunkan segala dosa kalau ada yang ada. Kerana diri merasakan diri tak layak masuk syurga. Namun dalam masa yang sama takut dicapak ke dalam neraka. Dan wallahu a'lam. Menteri. Maka oleh kerana itu tidaklah ada jalan lain kecuali hanya kita menaruh sebesar-besar harapan agar Allah SWT dengan rahmat-Nya menganugerahkan kita untuk memasukkan ke syurganya dan menjauhkan kita daripada siksa neraka-Nya. Amin ya rabbal alamin. Itu dia tuan-tuan. Tak ada jalan lain, tak ada jalan yang lain shortcut. Tak ada jalan pintas melainkan kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa itu, permudahkan jalan kita ke syurga dan jauhkan kita daripada api, dari neraka-Nya. Waliyahzubillah. Itulah yang dikupas oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini berkenaan dengan hadis yang ke-42, hadis yang akhir dalam kitab 40 hadis benar hati.
habislah kita membincangkan kitab 40 hadis penawar hati ini semenjak daripada mula-mula kita kupas pada tahun 2016 yang lalu sampai kali ini tahun 2020 tahun khatam dah. Alhamdulillah, kita dah khatam kitab. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati segala ilmu yang dicurahkan, yang dikongsikan daripada isi kandungan kitab ini kepada tuan-tuan dan juga diri saya. Dan mudah-mudahan segala apa yang dicurahkan itu menjadi panduan dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita akan dirahmati, diberkati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bulan akan datang, bermula bulan akan datang, itulah masuk kitab lain, kitab baru. Jadi saya mencadangkan salah satu ataupun daripada kitab-kitab saya buat 3 kitab ni, jadi boleh pilih kan, nak ambil satu ke, nak ambil 2 ke. Pertamanya, kalau kita nak mengajar akidah, saya dah pernah mengajar kitab ni cukup ringkas, penerangannya mudah. Namanya Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali, hafizahullah taala. Ini dia. Muka depan, muka belakang dia ada muka Tok Guru sekali. Kadang ada Facebook dia Abdul Rauf Nurin, tu ada Facebook dia. Kitab dia Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita nak mengaji tentang fiqh fardu ain, maka ada satu kitab Arab yang diterjemahkan, iaitu Safinatul Najah, yang pengarang asal dia Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah taala. Ini fardu fiqh fardu ain. Ada cerita pasal taharah, solat, semua yang dikategorikan dalam fardu ain. Ada puasa, ada zakat. Ini dia. Kalau kita masih lagi dalam kerangka hadis, ada satu kitab karangan almarhum Tuan Guru Ustaz Haji Ahmad Fahmi Zamzam, iaitu 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kalau kita masih lagi dalam hadis, maksudnya kalau nak saya kupas 40 hadis peristiwa akhir zaman, Ustaz, kita duduk akhir zaman ni macam-macam, Ustaz, boleh tak Ustaz kupas sikit kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman? Kita akan sambung. Ini kita akan ambil. Boleh pilih satu ataupun pilih 2, ataupun terpulang. Nak ambil jadi 3 boleh, tapi tak boleh lah tiap-tiap bulan. Dia ikut dia punya rotation dia. Kalau kita ambil 2 pun sama ikut rotation dia. Kalau kita ambil 1 saja, tiap-tiap bulan lah. Itu cerita. Jadi saya serahkan perkara ini kepada pihak pentadbiran surau Darussalam untuk memilih berdasarkan kitab-kitab yang disampaikan oleh tuan-tuan guru yang lain. Takut ada clash ke, ada Ustaz, ada satu ngajar kitab ni contoh, jadi kita tak nak clash. Sebab saya pernah satu masjid tak dapat mengajar akidah, sebab di masjid tu dah ada orang ustaz lain mengajar akidah, jadi tak dapat nak mengajar kitab akidah. Bukan kata ni kitab lain, tak dapat. Jadi kalau kata di surau ni, kita tengoklah macam mana, yang mana sesuai. Kitab hadis ke, kitab fiqh ataupun kitab tauhid, tengok, terserah kepada pihak pentadbiran surau untuk memilih. Dan kita akan mula apa kitab yang dipilih. Dia bertiga ni kita akan mula pada bulan akan datang, insya-Allah tarikhnya 19 Julai 2020, insya-Allah, selepas daripada kita menyebut Hari Raya Aidil Adha, insya-Allah pada 12 atau pada 10 ataupun 9 Julai nanti, insya-Allah. Dah ada beritahu tadi akan tengok cerah 6 bulan. Jadi 1 Zulhijjah tu nantilah kita akan lihat tarikh Hari Aidil Adha dan tarikh mengerjakan ibadat korban, insya-Allah. Jadi itulah saja untuk kali ini. Yang baik dari Allah SWT, dia kurang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan masyarakat sekalian. InsyaAllah bertemu kita pada waktu-waktu dan ketika yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan pula kita malam ini dengan tasbih Al-Kafarah dan Salatul Asma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
minhu wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma arhamna min hadha wa qul tafawwal wa litafawwal summa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri alayna wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baligh shamlahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimatahum muzazil anta muslimin bi kilabik ya qahhar ya jabbar ya taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah bi amzul kitab wa yabdir sawiz wa azab yazimu wa sunahim. فنبينا صلى الله عليه وسلم الرحمن ربنا زدنا موسى فما يا اكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وعليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا وبسنا ولمنا ولقاءنا وبسنا وعملنا فهذه المباركه بشر كان مبارك السميع العليم تب لنا يا مولانا تقبل لنا فيها اسمنا وجدنا فيها سلامه والحمد لله Allah minkum minal karim dan selamat menyambut hari Adha bersama menjaga kebahagiaan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.